Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang model ekonomi mikro iaitu pasaran persaingan sempurna. Antara ciri-ciri pasaran persaingan sempurna ialah mempunyai bilangan penjual dan pembeli yang ramai. Yang kedua ialah barangan homogen iaitu berganti sempurna yang bermaksud barangan yang dijual adalah sama dan serupa pada tanggapan pengguna. Yang ketiga ialah firma bebas keluar masuk iaitu tiada sebarang sekatan dalam pasaran ini. Jika firma mengalami keuntungan, mereka akan menarik lebih banyak firma-firma baharu untuk masuk ke dalam pasaran. Manakala jika firma mengalami kerugian pula, mereka bebas bertindak keluar daripada pasaran. Yang keempat pula, firma PPS ini bertindak sebagai penerima harga kerana tiada kuasa untuk menentukan harga pasaran. Antara penyataan masalah bagi tajuk ini ialah terdapat dua firma dalam model ini iaitu firma A dan juga firma B. Kedua-dua firma ini mengeluarkan output yang sama iaitu ayam. Bagaimanakah cara untuk menentukan keuntungan bagi kedua-dua firma ini? Dan bagaimana pulakah untuk menentukan keadaan sama ada firma perlu meneruskan ataupun menghentikan operasi perniagaan mereka? Antara pemboleh ubah yang terlibat dalam model ini ialah output, jumlah hasil, jumlah kos, hasil marginal, kos marginal, hasil purata, kos purata dan juga kos berubah purata. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai simbol matematik yang digunakan untuk mewakili setiap pemboleh ubah. Terdapat 10 simbol matematik yang digunakan dalam model ini, iaitu P yang mewakili harga atau price, Q yang mewakili kuantiti atau output, AR iaitu hasil purata atau average cost, MR hasil marginal atau marginal revenue, TR jumlah hasil total revenue, MC mewakili cost marginal atau marginal cost, TC jumlah cost total cost, TVC jumlah cost berubah atau total variable cost, AC cost purata, average cost dan yang terakhir adalah pi yang mewakili untung. Pemboleh ubah endogenes ialah pemboleh ubah yang wujud di dalam ekonomi. Pemboleh ubah ini akan ditentukan nilainya oleh model ekonomi itu. Antara contoh pemboleh ubah endogenes dalam model ekonomi ini ialah output, jumlah hasil, jumlah kos, kos marginal, hasil marginal, kos purata dan juga hasil purata. Manakala pemboleh ubah exogenes pula ialah pemboleh ubah yang wujud di luar model ekonomi. Nilai pemboleh ubah ini tidak dapat ditentukan oleh model dan contoh pemboleh ubah exogenes dalam model ini ialah kos berubah purata. Andaian matematik endogenes. Terdapat beberapa formula untuk menentukannya. Yang pertama, untuk mencari jumlah hasil, perlu mendarab harga dan kuantiti atau dalam bahasa yang mudah, TR sama dengan P darab Q. Yang kedua, untuk mencari jumlah kos, kita perlu mendarab kos purata dengan kuantiti. Dalam bahasa yang mudah, TC sama dengan AC darab Q. Yang terakhir adalah untuk mencari hasil untung adalah dengan menolak jumlah hasil dengan jumlah kos atau dalam bahasa yang mudahnya adalah untung sama dengan TR tolak TC. Untung kurang normal akan diperoleh apabila TR lebih kecil berbanding TC, manakala untuk untung lebih normal akan diperoleh apabila TR lebih besar daripada TC. Dan akhir sekali, untuk untung normal akan diperoleh apabila TR sama dengan TC. Bagi andaian bukan matematik endogenes pula, untuk untung kurang normal, jika sesebuah firma perlu menaikkan jumlah kos pada tingkat harga dan kuantiti yang sama, maka firma tersebut akan mengalami untung kurang normal, di mana jumlah untung yang diperoleh akan menjadi negatif. Sebagai contoh, jumlah kos 140 dan jumlah hasil 100, maka untung yang akan diperoleh adalah negatif 40. Ini menunjukkan untung kurang normal. Untuk untung lebih normal pula, jika sesebuah firma menaikkan harga sesuatu barang pada kuantiti dan kos yang sama, maka firma tersebut akan mendapatkan untung lebih normal di mana
jumlah untung yang diperoleh akan menjadi positif. Ini dapat dilihat apabila jumlah kos 340 dan jumlah hasil pula 400. Maka untung yang bakal diperoleh adalah 60, yang menunjukkan untung yang lebih normal. Manakala untuk untung normal, jika firma tersebut mengeluarkan barang pada tingkat harga dan jumlah kos yang sama, maka firma akan mendapat untung normal iaitu mereka akan memperoleh untung yang kosong. Sebagai contoh, jumlah kos dan jumlah hasil adalah 150 yang memberikan keuntungan yang kosong. Maka ianya untung normal. Berikut adalah contoh berangka bagi menunjukkan kelok P harga adalah sama dengan AR, MR dan DD iaitu permintaan dalam pasaran persaingan sempurna. Kesemua ini mencatatkan harga atau hasil yang sama iaitu pada RM5. Terdapat dua kaedah penentuan keseimbangan. Yang pertama ialah MR dan MC dan yang kedua adalah TR dan TC. Contoh berangka yang ditunjukkan adalah kaedah kedua iaitu TC dan TR. Di bawah kaedah ini, keseimbangan firma dicapai apabila firma mendapat keuntungan yang maksimum iaitu TP sama dengan TR tolak TC dan output yang dikeluarkan adalah pada 70 unit. Berdasarkan jadual, firma akan mencapai keseimbangan apabila output adalah pada 70 unit dan apabila nilai MC sama dengan MR iaitu bersamaan dengan RM5. Sekiranya MR melebihi MC, maka firma akan menambahkan output untuk memaksimumkan keuntungan bagi mencapai keseimbangan pasaran. Manakala sekiranya MC adalah lebih besar dari MR, maka firma harus mengurangkan output bagi memaksimumkan keuntungan. Baiklah, saya akan teruskan dengan penerangan berdasarkan graf. Saya akan menerangkan tentang 3 jenis keuntungan yang akan diperoleh oleh firma A dan B dalam jangka masa pendek. Yang pertama, jika TR melebihi TC, firma akan memperoleh untung lebih normal. Berdasarkan graf, keseimbangan pada titik E0 apabila MC bersilang dengan keluk MR. Dan pada titik E0, MR sama dengan AR sama dengan P yang mana mewakili nilai RM20 manakala AC mewakili nilai RM14 dan keluaran mendapati berjumlah 15 unit. Didapati jumlah hasil firma ialah sebanyak RM300 manakala jumlah kos firma sebanyak 210. Oleh sebab TR melebihi TC sebanyak 90, maka firma memperoleh untung lebih normal dan ini ditunjukkan oleh kawasan berlorek. Baiklah, seterusnya, jika firma A ataupun B mahu mencapai keuntungan normal, syarat yang perlu diikuti ialah TR bersamaan dengan TC ataupun AR bersamaan dengan AC. Berdasarkan graf keseimbangan pada titik E0 apabila keluk MC menyentuh keluk MR, dan pada titik E0 MR bersamaan dengan AR bersamaan dengan P yang mana mewakili nilai RM20 dan ketika itu output mewakili 20 unit dan didapati jumlah hasil sama dengan jumlah kos iaitu sebanyak RM400. Oleh sebab TR bersamaan dengan TC, maka firma tersebut memperoleh untung normal. Dan akhir sekali untuk keuntungan tidak normal ataupun rugi, firma A ataupun B jika mencapai syarat TR kurang daripada TC ataupun AR kurang daripada AC, yang mana berdasarkan graf keseimbangan dicapai pada titik E0 apabila keluk
MC bersilang dengan keluk MR. Dan pada titik E0, MR sama dengan AR sama dengan P yang mewakili nilai RM20. Manakala untuk AC mewakili nilai RM25 dan output 20 unit. Dan didapati jumlah hasil firma ialah RM400 manakala jumlah kos ialah RM500. Oleh sebab TR kurang daripada TC sebanyak RM100, maka firma memperoleh untung kurang normal ataupun rugi, dan ini ditunjukkan oleh kawasan yang berlorek. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Manakala seterusnya saya akan menerangkan tentang andaian bagi pemboleh ubah yang dikategorikan sebagai pemboleh ubah exogenous, iaitu kos berubah purata, average variable cost. Raja pertama menunjukkan keadaan apabila firma yang kerugian memilih untuk meneruskan operasi apabila total revenue adalah lebih besar daripada total variable cost. Berdasarkan gambar rajah, keseimbangan dicapai pada titik E apabila keluk MR bersilang dengan keluk MC, iaitu pada titik E, kuantiti adalah sebanyak 20 unit, ABC RM18, AR RM24 dan AC RM30. Jika firma meneruskan operasi, firma hanya mengalami kerugian sebanyak RM120, iaitu sebahagian daripada TFC. Ini kerana total revenue yang diperoleh adalah sebanyak RM480. Oleh itu, firma dapat membayar keseluruhan TVC sebanyak RM360 dan dapat membayar sebahagian TFC sebanyak RM120. Oleh itu, firma hanya perlu menanggung kerugian sebanyak RM120 sahaja. Sebaliknya, jika firma menghentikan operasi, maka firma terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM140, iaitu keseluruhan TFC. Oleh itu, firma yang rasional akan meneruskan operasi apabila AR lebih daripada ABC kerana kerugian dapat diminimumkan. Kedua adalah firma yang kerugian dan tetap memilih untuk meneruskan operasi apabila total revenue adalah sama dengan total variable cost. Berdasarkan gambar rajah, keseimbangan dicapai pada titik E apabila keluk MC bersilang dengan keluk MR pada kuantiti 20 unit, ABC RM20, AR RM20 dan AC RM30. Jika firma meneruskan operasi, firma akan mengalami kerugian sebanyak RM200. Sebaliknya, jika firma menutup operasi, firma terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM200 juga, iaitu daripada keseluruhan TFC, tetapi firma yang rasional akan meneruskan operasi apabila TR sama dengan TVC bagi mengekalkan buruh mahir sedia ada supaya tidak berpindah ke firma lain, mengekalkan pelanggan yang sedia ada supaya tidak beralih kepada keluaran firma lain, dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan kepercayaan pihak bank. Raja terakhir adalah berkaitan firma yang mengalami kerugian dan memilih untuk menutup operasinya. Hal ini berlaku apabila total revenue lebih kecil berbanding total variable cost. Berdasarkan rajah, keseimbangan dicapai pada titik E apabila keluk MC bersilang dengan keluk MR pada kuantiti 20 unit, ABC RM40, AR RM30 dan AC RM60. Jika firma meneruskan operasi, firma mengalami kerugian sebanyak RM600, iaitu sebahagian TVC sebanyak RM200 dan keseluruhan TFC sebanyak RM400. Sebaliknya, jika firma memilih untuk menghentikan operasi, firma hanya perlu menanggung TFC sahaja, iaitu sebanyak RM400. Oleh itu, firma yang rasional akan menghentikan operasi apabila total revenue lebih kecil daripada total variable cost kerana jumlah kerugian dapat diminimumkan. Berdasarkan analisis ketiga-tiga keadaan, dapat disimpulkan di sini bahawa keputusan yang akan diambil oleh firma sama ada untuk meneruskan operasi atau menghentikan operasi adalah bergantung kepada keupayaan firma itu sendiri untuk membayar TVC mereka.